Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk sesi perkongsian ilmu daripada saya. So hari ni saya nak kongsikan mengenai pemilihan microcontroller. Kalau video yang sebelum ni saya dah kongsikan, saya dah buat video perkongsian mengenai sejarah microcontroller ataupun latar belakang microcontroller tu sendiri. So itu lebih kepada sejarah lah. So hari ni saya nak buat perkongsian mengenai pemilihan ataupun saya nak pilih satu board microcontroller jenis Arduino Uno. Okay, yang mana Arduino Uno ni adalah yang paling basic untuk kita belajar programming. Okay, programming paling simple dan paling murah. Okay, jom kita tengok slide. Okay, so pemilihan microcontroller sebenarnya, microcontroller yang saya pilih sebenarnya adalah Arduino Uno, jenis yang paling basic. Okay, kita tengok slide yang pertama. Okay, so microcontroller Arduino Uno ni adalah satu chip microcontroller yang kita boleh program sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat gambar belah kiri ni, ini adalah board Arduino Uno. Kalau siapa yang ambil belajar dekat dalam bidang elektronik ke, dah biasa rasanya. Tapi kalau siapa yang minat dengan programming, nak buat reka cipta, projek inovasi ke, nak belajar programming microcontroller ni, ini adalah salah satu board yang terkini yang boleh dikatakan paling senang sekali lah kita nak dapatkan dan paling senang kita nak belajar sebenarnya. Alright, so Arduino Uno ni, board ni tadi, dia dah memang ada dia punya RAM, dia ada program memori. Okay, ini kelebihan dia lah microcontroller Arduino Uno ni. So board Arduino Uno ni mempunyai litar tambahan seperti voltage regulator dan juga serial USB programming chip. Alright, so dekat sini selain daripada bekalan kuasa yang kita, kalau kita gunakan microcontroller lama, kita kena buat bekalan kuasa dekat microcontroller ataupun Uno ni sendiri. Senanglah saya panggil Uno. Uno di sini dia ada voltage regulator dia. Ya, ada voltage regulator dia sendiri. Kita boleh guna dia punya power supply, internal punya power supply dekat dalam tu. Dan satu lagi dia ada serial USB punya programming chip. Okay, untuk memudahkan kita upload kita punya program. Alright, so dia menggunakan microcontroller jenis Atmega 328P. Okay, kalau tengok yang kat kiri ni so kedua-dua ni kita namakan sebagai chip ataupun IC lah, integrated circuit. So dia punya pengeluar dia adalah jenis microchip menggunakan Atmega 328P. Kedua-dua ni sama je, cuma bentuk je berbeza, bentuk fizikal yang berbeza. Okay, kalau yang microchip yang jenis IC ni, kalau kita tengok dia segi empat tepat, kalau yang ni segi empat sama lah, tapi kedua-duanya fungsi dia lah sama. Alright, okay. Okay, microcontroller dahulu versus sekarang. Okay, kalau dahulu pun dah ada microcontroller, tapi kenapa sekarang ni lebih ramai yang membuat projek microcontroller ni? Okay, kita tengok dekat sini perbezaan dia. Circuit programming khas diperlukan untuk buat aktiviti programming. Kalau jenis microcontroller yang dulu, ni yang saya tunjuk belah kiri ni. So ini dia punya litar microcontroller yang jenis dulu. Kalau kita tengok kat sini memerlukan pematrian ataupun soldering, kita kena buat dia punya PCB board. Okay, lepas tu cara nak program pun pula menggunakan software yang susah dan dalam binary dan juga hexadecimal punya language. Okay, dia punya programming dia agak leceh sikit. So kalau kita tengok kat sini, dia hanya dari segi program memori tadi, dia hanya membaca binary dan juga hexadecimal. Okay, untuk melaksanakan kerja-kerja dia hantar dalam binary code. Okay, so kalau nak buat programming pula, memerlukan dia punya soket khas untuk kita nak masukkan program, kita nak upload program ke dalam IC tu.
dalam microcontroller tu, kita kena tanggalkan daripada litar yang kita buat tadi, dia punya IC, kita masukkan dekat kita punya apa ni, soket khas ni untuk upload. Lepas tu kita kena tanggalkan semula, masuk balik semula ke litar. So kerja dia agak rumit sikit lah. Okay. Dan tak silap saya lah, kalau dia tak boleh kita nak program banyak kali sebenarnya. Okay. Dan banyak berlaku error bila kita nak upload ke dalam dia punya IC dia. Okay. So kalau tengok dekat sini, ni dia punya programmer ataupun dia punya soket khas untuk masukkan programming yang binary dan juga hexadecimal tadi ke dalam kita punya microcontroller ataupun kita punya chip. Okay. So selain daripada tu, dia kena ada gabungan litar lah, dia kena ada capacitor, dia kena ada dia punya regulator, ada dia punya kristal dia. So kita kena buat litar jadi macam ni. Okay. So agak susah lah. So ini dia punya software untuk kita masukkan dia punya binary code dan juga hexadecimal punya code. Okay. Itu adalah yang jenis yang dahulu. Okay. Selain pada tu, saiz microchip dia yang agak besar. Kalau kita tengok, kalau dulu punya microcontroller, dia punya saiz dia, IC dia ataupun chip dia memang agak besar, dan menyebabkan kita punya litar pun akan jadi besar lah, ataupun terlalu kompleks. Okay. Besar menyebabkan saiz. Okay. Lepas tu perlu penyambungan dengan litar-litar lain untuk nak menyokong microcontroller tadi. Macam saya cakap tadi, ada, kalau kita tengok, ada litar regulator dekat situ, litar apa ni, kristal dekat situ, timer. So agak rumit sikit lah So ada penggunaan soldering dan juga komponen-komponen yang kita nak gunakan untuk nak melengkapkan kita punya litar microcontroller tadi. Okay. So kita kena buat, tapi sekarang sangat-sangat mudah. So kita hanya cocok saja USB, kita tak perlu tanggalkan lagi kita punya IC tadi untuk masuk dekat board lain untuk kita program, tapi semua sekarang kita hanya menggunakan USB saja. Okay, so saya akan terangkan mengenai spek ataupun datasheet Arduino Uno tu sendiri. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini kita namakan dia punya board tadilah. Okay, kalau board ni kalau kita tengok dekat pasaran banyak jual, tapi kalau yang original punya made in Italy. Okay. So Malaysia punya made pun dah ada sebab litar dia sama. Okay. Cuma kalau yang made in Italy ni harga dia memang agak mahal lah. Dan ada juga dia punya microcontroller Uno ni yang daripada China pun ada. Okay. So semua boleh pakai, tak ada masalah, sebab ini Uno ni yang paling basic untuk kita belajar programming lah. Okay. So kalau tengok dekat sini, atas board ni kita nampak dia ada banyak komponen-komponen yang dah size dia makin kecil. Kalau tengok yang sebelum ni punya slide, microcontroller yang jenis dulu, dia punya komponen yang agak besar lah. Kalau kapasitor kita tengok kapasitor yang besar lah. Tapi kat sini dia punya size dah jadi kecil. IC dia pun masih IC dia pun dah kecil, Atmel ni. Okay, lepas tu komponen-komponen lain macam perintang semua dah gunakan komponen yang SMD. Alright, so kita dapat minimize kan. So kalau kita tengok secara general dekat sini, apa yang kita nampak, kita ada IC, kita ada beberapa komponen regulator ada dekat situ. So saya akan terangkan lebih detail mengenai datasheet ni tadi. Okay, microcontroller ni dia menggunakan Atmega 328P, iaitu 8 bit punya AVR family. Okay, microcontroller, dan dia punya operating voltage dia adalah 5 volt. Okay, maknanya voltan untuk dia buat operasi 5 volt. Okay, tapi recommended input punya voltage, okay, boleh daripada 7 hingga 12. Okay, dekat sini saya nak terangkan, operating voltage ni adalah voltan untuk dia beroperasi. So kalau kita tengok dekat sini, selain kita gunakan, kita boleh nampak kat sini dia ada dua, sebenarnya dia boleh jadi 3 punya bekalan kuasa sebenarnya. 3 sumber bekalan kuasa. Yang pertama adalah daripada USB ni, USB port ni. So yang kita tahu USB port ni dia punya voltage adalah 5 volt. So memang sesuai lah untuk untuk dia beroperasi. Dan kalau kita tengok dekat sini ada satu jack dekat situ, itu adalah jack untuk power supply daripada